Gerimis di lautan, mendayung sampan ke Kuala, mendayung sampan ke Kuala. Pada rembulan pungguk merayu, menangis kesiangan, menanggung rindu pada si dia, menanggung rindu pada si dia. Apakan daya orang tak mau, apalah guna kebendang padi seberang takkan menjadi. Apalah diharap sayang kasihnya orang, orang tak sudi. Gerimis di lautan, ku ubati lukaku sendiri, ku ubati lukaku sendiri, namun parutnya terpandang jua. Apalah guna kebendang padi seberang takkan menjadi. Apalah diharap sayang kasihnya orang, orang tak sudi. Gerimis di lautan, ku ubati lukaku sendiri, ku ubati lukaku sendiri, namun parutnya terpandang jua. Oh biarlah ku sendiri, oh tinggallah, ku kan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam siaran secara langsung FB kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesihatan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan rezeki kita untuk terus kita mendengar daripada hadis Nabi SAW, untuk pengajaran kita, untuk ingatan kita, untuk amalan kita, semoga kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, la tadhkuru halkakum illa bi khair. Yang bermaksud, janganlah kamu menyebut-nyebut akan orang-orang yang telah mati itu melainkan dengan kebajikan sahaja. Tuan-tuan, satu perkara yang tidak dapat kita elak ialah tentang membicarakan tentang seseorang. Selalu kita akan membicarakan tentang orang lain. Kita jarang membicarakan tentang diri kita. Yang kita bicarakan tentang orang lain. Ustaz Kazim malam ni striking, pakai baju hijau kan. Dia suka tengok orang kan, tengok Ustaz Kazim pakai baju hijau, dia komen. Ustaz Kazim pakai baju purple kan, dia komen. Termasuk juga benda yang kita selalu bercakap ialah tentang orang yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang yang kita cakap itu kenangan bersama beliau. Okey, kenangan tentang peristiwa yang telah berlaku, pengalaman yang kita lalui bersama dengan Allahyarham, dengan orang yang telah meninggal dunia. Kita suka menyebut dia. Kadang-kadang kita menyebut tentang kematian. Kita boleh menangis, kita sedih, pengalaman yang tak dapat kita lupakan. Tetapi ada juga setengah manusia yang membicarakan tentang kematian orang lain, menyebut tentang keburukan si mati tadi.
menyebutkan perkara yang tak elok yang dilakukan oleh almarhum. Nabi pesan, kalau kita nak bercakap tentang orang yang sudah meninggal, cakap yang baik-baik saja. Sebab kita tak tahu siapakah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak dia mati di tangga masjid. Kita nampak tersadung dia di tangga masjid. Kita akan bercakap bahawa bagus dia mati dekat masjid. Tapi kita tak tahu, mungkin dia mati itu dalam perjalanan dia nak mencuri duit tabung masjid. Kita tak tahu. Kita nampak satu orang yang mati depan disko. Kita tak tahu. Sebenarnya dia mengejar seorang peragut yang meragut duit dompet satu perempuan, beg tangan satu makcik. Maka dia jatuh, kena sakit jantung betul-betul depan disko. Padahal dia nak mengejar orang yang meragut beg tangan si perempuan tadi. Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, bila berlaku sesuatu kematian, maka bila kita menziarahi jenazahnya, ataupun setelah beberapa lama dia meninggal, maka perkataan yang paling baik yang kita ucapkan kepada si mati ialah perkataan yang baik-baik saja. Kerana perkataan yang baik-baik itu merupakan suatu doa, merupakan satu perkara yang baik kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas ni jangan memaki orang yang telah meninggal. Jangan mengutuk orang yang telah meninggal. Jangan menuduh orang yang telah meninggal. Macam mana kita sekarang menuduh orang yang telah meninggal dunia? Bila kita pergi berubat, kita sakit, adik sakit, kakak sakit, pergi jumpa bomo, jumpa pengamal perubatan. Bomo tadi, ustaz tadi kata, kamu ni kena saka. Saka daripada tok nenek kamu datang mencari kamu, siapa nak sambung membela saka. Kita pun tengok kanan adik, tengok kakak belah kiri. Ini tok nenek kita punya salah, kita pula nak tanggung. Soalan dia abang, betul ke tok nenek kita bela hantu raya untuk jaga kebun? Betul ke opah kita bela hantu langsui supaya nampak dia awet muda? Betul ke tok wan kita bela hantu raya supaya jaga kebun durian dia? Betul ke moyang kita bela jin, pelesit, bela toyol supaya jadi kaya? Ada kita tahu? Kita tak tahu. Habis, kalau kita tak tahu, kenapa kita percaya dengan cakap pengamal perubatan tradisional, sama ada dia ustaz ke, dia tak ustaz ke, yang menuduh nenek moyang kita membela saka, membela hantu? Nabi sebut, jangan cakap benda tak tahu, benda tak pasti, benda yang kita tak boleh nak tanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau benda tu betul, lain cerita. Bayangkan kalau benda tu tak betul. Tidakkah kita memfitnah orang yang telah mati? Tidakkah kita telah memfitnah orang yang tidak boleh menjawab tuduhan itu? Habis tu ustaz, saya sakit, kakak saya sakit, adik saya sakit. Kalau sakit berubat. Bukan boleh tengok dalam mangkuk siapa yang buat. Bukan boleh ambil keris, potong limau, tengok siapa yang buat. Kita tak tahu. Yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allamu bil ghuyub. Yang mengetahui perkara-perkara gaib hanyalah Allah. Jadi jangan kita menjadi tukang nujum. Jangan kita menjadi tukang telek sehingga kita menuduh tok nenek kita terlibat di dalam benda-benda syirik. Ingat, dosa syirik adalah satu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Allah tak ampun dosa orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Tengok-tengok kita menuduh tok nenek kita membela hantu.
tok nenek kita membelah jin. Ini ingat pesan Nabi. Kalau kita membicarakan orang yang telah meninggal dunia, maka bicarakanlah perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Jangan membicarakan perkara-perkara yang buruk, sekalipun betul dia mengerjakan perbuatan yang buruk itu. Itu jangan yang pertama pada malam ini. Yang seterusnya, la ta'jabu bi'amali amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Rawahu At-Tabrani. Janganlah kamu merasa hairan dengan amalan seseorang yang beramal, sehinggalah kamu melihat bagaimana kesudahannya, kematiannya. Nabi pesan, jangan kamu rasa takjub, la ta'jabu, jangan kamu hairan, jangan kamu rasa takjub melihat amalan seseorang, sehinggalah kamu melihat waktu dia mati. Manusia ini, kita ni tuan-tuan, kadang-kadang suka menilai daripada sudut luaran, sudut awalan. Kita suka menilai. Tengok orang pakai baju hijau macam ni, cantik baju tu. Mesti mahal tu. Mahal apa tuan-tuan? Baju ni bandel je. Tapi bila Ustaz Kazim pakai, nampak macam mahal lah. Nampak benar, nipu je tuan-tuan. Kita menilai begitu. Kita melihat orang yang berzikir, wah bagus dia berzikir. Kita melihat orang yang rajin pergi masjid, wah bagus dia pergi masjid. Ya, itulah nilaian kita. Kita hanya mampu melihat daripada sudut luaran. Kalau baik, kita kata baik. Kalau dia tidak baik, kita berdoa mudah-mudahan dia berubah menjadi baik. Kita melihat orang yang berulang alik pergi ke masjid. Baik, alhamdulillah. Berulang alik dia pergi ke masjid. Bagus. Tetapi yang Nabi tak bagi ialah jangan takjub. Hui, dia tu bagus. Hui, dia tak lawan. Hui, dia tak boleh lawan dengan dia. Dia kalau bab berzikir, putus tasbih, punya panjangnya berzikir. Yang tu yang tak mau. Tak mau yang tu. Dia tu hebat, 50 tahun berpuasa. Itu tahap tinggi tu, 50 tahun puasa tu. Panjang benar huinya pun. Memadailah kita sebut alhamdulillah. Sekenal saya lah dengan dia ni setiap hari puasa. Cukup. Alhamdulillah, setahu saya lah dia tu memang ahli masjid. Cukup. Nabi kata la ta'jabu, jangan kamu takjub. Nanti kamu akan dewa-dewakan dia. Kamu akan agung-agungkan dia. Sehinggalah kamu tengok kesudahan dia macam mana. Tengok kematian dia. Subhanallah. Tiap-tiap hari dia pergi masjid. Tiap-tiap hari tak pernah miss dia solat Jumaat di masjid. Satu hari dia meninggal dalam masjid ketika sujud. Masya Allah. Itu dia. Itu dia tuan-tuan, penutup kepada dia, husnul khatimah. Kita tengok dia puasa, ya Allah ustaz, berpuluh tahun dia puasa, ustaz puasa sunat. Tengok-tengok waktu dia mati, subhanallah, ketika sedang berwuduk, berjalan nak pergi semayang, waktu itu dia rebah. Kadang-kadang meninggal sedang baca Quran, meninggal kadang-kadang sedang berzikir, meninggal pada hari yang baik, hari Jumaat, meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Itu dia kesudahan penutup kepada amalan dia yang baik. Jadi kalau kita tengok macam saya lah tuan-tuan, duduk mengajar orang siang malam mengajar, jangan takjub. Saya tak boleh ujub pada diri saya, dan tuan-tuan pun tak boleh takjub dengan saya. Memadailah. Tahniahlah ustaz mengajar. Sudah cukup. Syukurlah ustaz, Allah beri sihat, ustaz boleh mengajar. Cukup. Jangan tuan-tuan timbulkan satu perasaan ujub, satu perasaan takjub, satu perasaan
Wah, dia Ustaz Kazim tak boleh lawan. Ustaz Kazim, jangan. Sampai tahap nak mendewa-dewa, mengagung-agung, memberikan gelaran-gelaran yang bukan-bukan. Apa? Cukup. Tunggu tengok saya mati nanti. Mati dalam husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Belum tentu amalan yang kita buat ini tuan-tuan menjadikan kita mati dalam husnul khatimah. Kita takut tuan-tuan Allah ubah. Kita takut di saat pengakhiran umur kita berubah jadi jahat. Na'udzubillah min zalik. Kita dah rasa kita dah buat amalan banyak lah. Satu hari kita nak buat jahat. Saat nak buat jahat itulah malaikat mencabut nyawa kita. Saat terdetik nak buat kejahatan, lalu kaki melangkah nak buat kejahatan, sedang berbuat kejahatan itulah berpisah roh daripada jasad. Maka mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Mati kita dalam keadaan buruk. Serupa itulah kita lihat orang yang buat jahat. Kita tengok dia buat jahat, kita tengok dia buat maksiat, kita duk kutuk dia, maki dia, ambil batu baling dekat dia, hentam dia. Kita tak tahu kesudahan dia macam mana. Kita tak tahu. Sebab tu kalau kita tak suka dengan orang, janganlah melampau-lampau sangat. Kalaulah dia dapat hidayah, kalaulah dia mencari hidayah, dan dia dapat hidayah tu, kadang-kadang dia mati dalam keadaan lebih mulia daripada kita. Ya, jadi kadang-kadang kita ni suka menilai di saat awalan. Kita suka menilai pada saat sekarang. Cubalah kita doakan. Kita melihat orang yang berbuat amalan, kita doa pada dia, ya Allah, kekalkanlah dia, istiqamahkanlah dia dengan amalan-amalan yang baik. Dan apabila kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadanya, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, ya Allah. Itulah yang terbaik bila kita berhadapan dengan manusia. Dan jangan lupa doa untuk diri kita, doa untuk kesejahteraan kita juga. Kadang-kadang kita duk nampak orang lain, tapi kita lupa untuk berdoa pada diri kita. Tuan-tuan yang saya hormati, sebelum kita meneruskan larangan-larangan jangan ciri yang kedua ini, kita baca dahulu komen-komen yang sahabat-sahabat kita yang menyertai FB Live kita pada malam ni. Kalau tak baca kan merajuk pula kan. Kita bacalah sikit. Kepada semua yang memberi salam kepada saya, kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Aini Rumli, rayu, jangan tak rayu Ustaz. Ni apa ni? Rayu apa ni? Syafi'i Pak Yen, Raja Mazni Yusof, okey, Baizurah Badli Shah pun masuk dengan kita, Rozi Rashid, Rozi Sharif. Kemudian yang masuk bersama dengan kita dari Thailand ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Normala Daud, sedap lagu Ustaz tadi. Itu adalah Gerimis di Lautan, nyanyian Allahyarham Sudirman. Gerimis di lautan, mendayung sampan ke Kuala, mendayung sampan ke Kuala, pada rembulan pungguk merayu, menangis kesiangan, menanggung rindu pada si dia, menanggung rindu pada si dia, apakan daya orang tak mau. Baik, itu lagu Gerimis di Lautan. Saya suka lagu tu tuan-tuan, lagu Oh Eugene tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi daripada Amy Adila, Singapura, hadir Ustaz. Terima kasih si warga Singaporean yang memberikan sokongan kepada program kita. Sepanjang 4-5 bulan kita mengadakan program ni tuan-tuan. Kita tengok ada lagi ramai sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita pada malam ini. Ahmad Azhar, Assalamualaikum Ustaz Kazim, mentorku. Wah, macam mentor TV3 pula kan. Kemudian kita tengok ya Ustaz Itasyah, sedih bila ingat arwah suami. Kan sedih, macam mana kita redha
dengan pemergian yang tercinta. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan mereka nanti di dalam syurga, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada semua yang hantar, terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada malam ni. Kak Jamie Yahya is watching. Kita doakan kepada Kak Jamie Yahya yang agak uzur, kurang sihat pada saat ini, supaya diberikan kesihatan, diberikan kebaikan. Kalau Kak Jamie nak duduk di pondok saya, insya-Allah kita akan usahakan mana ada pondok yang boleh Kak Jamie duduk, datanglah. Kita letakkan Kak Jamie di pondok. Mudah-mudahan Kak Jamie segera sihat. Baik, tuan-tuan, kita rehat sebentar. Kita tengok apakah kata iklan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom, saya nak pergi ke masjid ni, jadi saya menggunakan kain plekat eksklusif keluaran Sinar Al-Barakah. Jadi nak dapatkan, boleh dapatkan di Sinar Al-Barakah. Baik, kita lihat lagi tuan-tuan, jangan yang keseterusnya. Baik, Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Nabi berkata, janganlah kamu marah, maka bagi kamu adalah syurga. Subhanallah. Hadis yang cukup pendek, tuan-tuan. Sependek iklan tadi, pendek je iklan dia, tuan-tuan. Saya pun iklan juga kan. Sebelah saya ni ada jus durian Belanda ni. Amalan saya tak pernah tinggal ni, tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan yang mana belum merasa lagi suplemen ataupun makanan tambahan jus durian Belanda ni, ada orang tanya saya situ, dia tanya, ustaz dah tak pakai spek sekarang ni. Kan saya dah tak pakai spek. Alhamdulillah. Ya Allah Ta'ala bagi kesihatan mata saya, mudah-mudahan kekal lah saya tak pakai spek. Tapi tuan-tuan, bila saya tak pakai spek mata, masalah saya pula kadang-kadang tak tahu mana seletak spek. Jenuh cari, tuan-tuan. Kadang-kadang nak pakai juga, kadang-kadang kelabu juga, tapi dah tertinggal selalu, dah hilang dua dah, tuan-tuan. Ni masalah dia. Bila spek tak payah pakai, dah letak merata, lupa, hilang pula kan. Jadi amalan di antara amalan ni lah, tuan-tuan, jus durian Belanda ni, tuan-tuan order lah daripada Ustaz Hasan, 0194997784, ataupun Puan Nur Ain. Boleh pergi ke FB Ain, insya-Allah, Nur Ain Atan, insya-Allah, 0105077088. Baik, balik kepada hadis ini, tuan-tuan. Nabi kata apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah. Orang yang tak marah ni, insya-Allah, syurga, tuan-tuan. Nabi pesan sungguh kepada kita, jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apa ada dengan marah? Marah itu kan daripada syaitan. Daripada syaitan yang nak menggoda kita, yang nak bagi rosak kita. Maka sejukkanlah marah itu dengan air. Di api yang bergelora, naik tegang segala tekak, naik urat merah segala mata ni, tangan menggigil. Maka pada masa tu syaitan datang, bunuh je mat, bunuh je mat, kasih pecah lah mat. Nampak syaitan. Dalam mari suami isteri, kau cerai je, bagi talak 3 sekaligus, padan muka. Nampak syaitan. Setan cakap, kau tengking je mak kau tu, tak faham-faham punya orang tu. Setan tu, tuan-tuan. Setan cakap, kau lari je daripada rumah. Senang cerita, biar padan muka dia orang. Setan. Syaitan akan bercakap, kau bunuh je diri. Kau tak nampak pisau tu, kau tikam je, kau potong je mana patut. Biar mereka menyesal perbuatan mereka tu menyebabkan kau bunuh diri. Padan muka dia orang. Setan itu, tuan-tuan. Maka syaitan pada masa itu akan membisikkan kepada kita perasaan was-was, perasaan dendam, perasaan benci. Maka berlakulah perkara-perkara yang kita tengok hari ini. Pembunuhan, sihir menyihir, pukul memukul, perang memerang. Perang memerang ada tu. Memerang tu binatang, ustaz. Tak kira lah, perang memerang pun kita bubuk lah. Syaitan yang mengajar kita untuk membalas dendam. Setan yang mengajar kita untuk jadi kedekut. Setan yang mengajar kita, yang membawa kita pada kesesatan. Kalau tak nak masuk neraka, jangan marah. InsyaAllah syurga kita.
Sebab kita tidak mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Sebab tu bila kita sabar. Saya, tuan-tuan, bila saya dapat serangan jantung, kesan dia, tuan-tuan, saya nak marah pun susah, tuan-tuan. Satu, bila saya nak marah, saya fikir jantung saya. Buat apa marah? Kah aku sakit jantung. Jadi sekarang ni saya tak ada marah-marah dah, tuan-tuan. Tak ada lah nak marah. Sesenyum je dah. Orang hon ke orang tak hon, senyum saja sebab nak jaga jantung. Tu hikmah dia. Tak marah saya, tuan-tuan. Sebab tu kalau abang-abang rasa tak nak marah, minta sakit jantung. InsyaAllah. Langsung tak marah, pindah dalam kubur sekarang ni. Yang kedua, kalau kita marah, kita menambahkan stres. Kita akan jadi stres. Kita tepuk meja, tumbuk dinding, tumbuk kaca. Yang luka tangan kita, bang. Tangan kita yang luka, bang. Apa sebab kita nak tumbuk meja, tumbuk dinding? Tak ada kerja. Dia menambahkan stres. Marah ni menjadikan kita hilang ingatan. Kita boleh murtad. Kita boleh menceraikan isteri. Dengan marah kita boleh melafazkan perkataan yang membuatkan kita menyesal seumur hidup kita. Dengan marah tu kita akan menjadikan kerja bodoh. Tumbuk cermin pecah. Tumbuk cermin almari pecah. Kemudian kena ganti balik. Tumbuk televisyen pecah. Televisyen kena beli baru pula. Apa untung dengan marah ni? Apa untung dengan marah? Sabar. Setiap permasalahan boleh diselesaikan insya-Allah. Bukan boleh diselesaikan dengan marah. Saya bersyukur nama saya Kazim. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya syukur nama saya Kazim. Apa maksud Kazim? Orang yang menahan marah. Jadi akak-akak yang mana yang mengandung sekarang ni, yang nak dapat anak, yang merancang nak dapat anak tu, ingat, bubuhlah nama saya dalam anak nanti. Muhammad Al-Kazim ke, Muhammad Kazim ke, Siti Kazimiah ke. Kan kan manis sikit Kazim Junior ke. Okey, mudah-mudahan anak kita nanti jadi anak-anak yang menahan marah dia. Tak ada nak entak-entak kaki, tak ada nak marah-marah nanti, tuan-tuan. Baik, kemudian yang keseterusnya, Nabi bersabda, la taqussur ru'ya illa ala alimin aw nasihin. Rawahu At-Tirmizi. Janganlah kamu bercerita tentang mimpi kamu melainkan kepada orang alim atau kepada orang yang boleh memberikan nasihat. Subhanallah. Ini tentang mimpi. Dulu dalam bulan Ramadan yang lepas, kita telah membicarakan tentang mimpi. Okey, mimpi yang pulang. Sumpah yang mana yang dapat, kan? Kita ingat lagu tu. Ingat tak lagu mimpi yang pulang tu? Janji siapa yang manis bermadu dulu mengukir janji. Lama tak dengar lagu Salim, tuan-tuan, kan? Baik. Kita lihat mimpi. Dia akan datang dalam mimpi. Dalam tidur. Saya dah lama tak merasai nikmat mimpi ni, tuan. Seronok kadang-kadang mimpi, kan? Orang tidur dia mimpi. Macam-macam mimpi yang kita rasa seronok untuk kita. Kadang tertunggu-tunggu lagi mimpi tu bila nak datang. Bila nak datang baliklah mimpi seorang perempuan belum kahwin termimpi-mimpi seorang lelaki dalam tidurnya. Bila lagi lah mimpi tu nak datang. Oh, ni mimpi yang seronok ni. Tak pernah ku alami, tak mungkin ku hindari. Dihimpit perasaan bayangan gurauan,
Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Siapakah gadis misteri, melambai dan terus menyepi. Lama tuan-tuan, saya dah lama tak tarik lagu rock kan. Sekali-sekala lepas gian tuan-tuan, tarik lagu rock jugalah tuan-tuan. Di matamu. Macam tuan-tuan, boleh masuk basking ke apa ke. Tuan-tuan, ada mimpi yang menyeronokkan, tapi ada mimpi yang tak boleh nak ingat Ustaz. Kejap duduk di laut, kejap duduk atas bukit, kejap bawa almari, kejap dalam gudang, tak apa benda mimpinya Ustaz. Ignore je mimpi tu. Tetapi ada mimpi yang menakutkan, ada mimpi yang menggerunkan. Nabi sebut, la taqussur ru'ya, jangan duk cerita mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang tak elok, mimpi-mimpi yang menyeramkan, mimpi-mimpi yang membawa benda-benda yang menakutkan tadi, jangan cerita pada orang. Melainkan kau ceritakan mimpi itu pada orang alim yang boleh menafsirkan mimpi kau, ataupun kepada orang yang nasih, yang boleh memberikan nasihat kepada engkau. Jadi bukan semua mimpi yang menakutkan, mimpi yang menggerunkan itu boleh kita cerita pada orang, Kak. Diam sudahlah. Kita mimpi kena pukul, mimpi kena kejar binatang rimau, binatang buah, tolong terjaga daripada tidur. Astaghfirullahalazim. Apalah mimpi ni ya Allah, astaghfirullahalazim. Kita pun baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca doa. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu pun boleh. Kita pun buat isyarat lah, ludahlah sikit belah kiri 3 kali. Kemudian kita bangun, kita pergi ambil wuduk, semayang. Kemudian kalau nak sambung tidur, jangan kita tidur di tempat yang kita mimpi tadi. Katakan kita tidur dalam bilik tidur utama, kita terjaga, kita pindah bilik tidur nombor 2. Jangan tidur di atas katil yang sama, tilam yang sama. Dan mimpi tadi jangan kecoh, jangan heboh, jangan bagi tahu kepada orang lain. Dan kalau nak bagi tahu kepada orang lain pun, bagi tahu kepada orang alim atau kepada orang yang boleh memberikan nasihat. Dan bila kita melakukan mimpi-mimpi, melakukan perkara itu terhadap mimpi kita tadi, insya-Allah mimpi itu tidak akan memberi kesan, tidak akan memberi apa-apa mudarat kepada kita. Sidang penonton yang saya hormati, mudah-mudahan ya, bagaimana saya mengajar pada tuan-tuan tadi untuk kita perbuat terhadap mimpi-mimpi yang menakutkan kita tadi, insya-Allah tidak akan menyusahkan kita, memberikan mudarat kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, banyak sungguh tuan-tuan komen-komen yang masuk ni berjela-jela tuan-tuan. Saya pun tak tahulah nak baca macam mana, jadi saya tak sebut nama tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan marah, ni Mawar Edi dari Kota Baru ni kan. Tolonglah ya. Salam Ustaz, lama tak nampak Ustaz pakai spek. Ustaz buat lasik ke? Saya tak buat lasik tuan-tuan. Saya tak buat pembedahan mata, saya tak buang selaput, saya tak buat lasik dan sebagainya. Saya memang mata saya jadi elok. Kalau saya pakai spek mata jadi kelabu. Mata saya kalau tak pakai spek lagi elok, terang, derang, boleh baca macam-macam, daripada jauh boleh baca lah. Jadi memang saya tak baca, tak pakai. Jadi amalan saya jaga diabetes saya jaga kencing manis saya, kawalan gula saya jaga, saya pantang sungguh. Dan benda yang saya buat ini dah, jus durian Belanda yang tuan-tuan tengok di sebelah kanan saya ni adalah minuman harian. Sebelum tidur 1 sudu, dan waktu bangun daripada tidur juga 1 sudu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan makanan tambahan ini memberikan kesihatan yang baik pada tuan-tuan. Baik, kemudian juga banyak yang mesej kepada kita. Saya tak dapat nak baca semuanya tuan-tuan.
terlalu ramai. Jadi saya terima kasih pada tuan-tuan yang menghantar soalan, yang menghantar salam kepada saya. Siti Zainab, tajuk bagus malam ni. Shina, Muhammad, betul tu Ustaz, lupa nak doa untuk diri tentang ujuk riak, bongkak dan sebagainya. Muhammad Zahir Osman, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Macam seorang tu buat jahat, dikutuk orang yang selalu pergi masjid atau surau, kata hang masuk neraka, tak boleh masuk syurga, macam mana tu Ustaz? Sedangkan dosa neraka ni Allah saja yang tentukan. Ini pun salah kita juga, pandai-pandai nak ngatur orang neraka, pandai-pandai nak mendakwa kita ke syurga. Apa kau ingat syurga neraka ni pak kau ke? Ayah kita punya ke? Tok Wan kita punya ke? Belum, bukan tuan-tuan oi. Itulah yang saya tegur tadi ni. Kita kalau tengok orang jahat, kita kata jahat, dan kita jahat dengan dia betul-betul. Sabarlah. Manusia ni boleh berubah. Kadang-kadang bila dia berubah, tuan-tuan, dia lebih baik daripada kita. Ingat benda-benda tu. Jangan cepat sangat kita nak jadi hakim, nak mengambil benda-benda yang bukan bidang kuasa kita. Itu adalah hak Allah. Kita doa mudah-mudahan, kita dakwah pada dia, mudah-mudahan dia dapat kehidupan yang baik. Dia berubah, dia bertaubat dia dan meninggal dalam keadaan yang baik. Ustaz, kalau daripada Romnah Hamid, kalau orang tak pernah solat dan puasa semasa hidupnya, sudah meninggal, keluarganya buatkan dia badal haji, boleh ke Ustaz? Kenalah buat, itu hak dia. Itu hak dia. Dia belum buat haji, maka ambillah harta dia untuk buatkan haji pada dia. Masalah dia tak puasa, dia tak semayang, dia tak puasa, kita tolonglah qadakkan ataupun bayarkan fidyah untuk puasa dia. Masalah dia tak semayang, yang tu kita tak boleh tolong dia. Kita mudah-mudahan minta pada Allah ampunkanlah dosa dia. Mungkin dia bertaubat sebelum dia meninggal, kita tak tahu. Kita pandang baik terhadap kematian dia. Puan Jamilah baca, wah Ustaz macam nak tidur dengar Ustaz menyanyi. Lagu rock pun Puan Jamilah nak tidur ke apalah. Ini bukan lagu rock biasa tadi, itu lagu rock, betul-betul rock punya kan. Lagu slow rock bolehlah tidur Puan Jamilah. Keindahan pelangi adalah keindahan wajahmu sayang, yang sering bermain di mata hatiku ini. Yang tu barulah boleh tidur. Apalah Puan Jamaliah ni nak tidur lah pula kan. Baik, yang seterusnya, sebelum kita bersama ni, kita rehat sekejap, tengok 10 saat je tuan-tuan iklan kita ni kan, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita bersarapan bersama dengan Kokotin dan boleh dapatkan di Sinar Al-Barakah. Kita jumpa balik tuan-tuan. Hadis yang seterusnya, la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am wasyarab fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Rawahu Al-Hakim an Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Tuan-tuan yang saya hormati, ini satu hadis, satu larangan yang Nabi pesan kepada kita. Bila kita menjaga orang sakit, bila kita duduk dengan orang sakit, Nabi kata apa? Jangan kamu paksa orang yang sakit itu makan. Jangan kamu paksa orang yang sakit itu minum. Kerana kata Nabi, Allah Ta'ala yang memberi makan dan Allah Ta'ala yang memberi minum akan dia. Setengah orang, bila dia nak bagi minum, orang sakit tak nak. Mak, minum mak geleng kepala. Kalau mak tak minum, bila mak nak sihat, mak geleng kepala. Datang pula anak nombor 2, mak minum sikit mak, ni minum mak guna straw mak ya. Alah. Mak minum lemak, bila mak nak sihat, datang pula anak nombor 3, dimasaknya bubur, disuapnya pada mak dia sakit. Mak dia makan satu sudu, bukan sudu, dia makan satu sudu. Kalau satu sudu dia makan matilah. Dia makan satu sudu, satu camca tu, ambil lagi suap lagi satu sudu. Masuk yang ketiga, mak geleng kepala. Mak tak nak. Mak makanlah mak.
Kalau mak tak makan, bila mak nak sihat? Nampak? Anak dah hilang sabar. Anak dah tak suka. Anak dah marah. Abang, pegang mak. Man, pegang tangan mak. Pegang belah kanan mak. Dipaksanya mak dia makan. Dipaksa je mak dia yang sakit minum. Nabi larang. Jangan, kata Rasulullah. Jangan paksa orang yang sakit makan, orang yang sakit minum. Jangan paksa. Kita suap dia 2-3 suap, dia dah tak nak, cukup. Kita bagi minum dia 2-3 straw, dia telan, kerana dia tak nak. Jangan paksa dia. Kenapa? Allah yang mengenyangkan dia. Allah yang memberikan kekenyangan kepada dia. Inilah hikmah orang sakit, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok orang yang sakit di hospital, koma berbulan-bulan, tak makan-makan. Habis kuat dia masuk air dalam badan dia. Siapa yang memberikan makan pada dia? Allah memberikan kekenyangan pada dia. Dia tak rasa lapar. Dia tak rasa lapar. Bila tanya dekat dia, kenapa tak nak makan? Dia kata mulut tak sedap. Pahit mulut dia. Makan apa pun tak sedap. Minum apa pun tak sedap. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Memberikan kekenyangan dia daripada kelaparan, daripada rasa dahaga dan sebagainya. Sebab tu kalau kita bela orang sakit, belalah mengikut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi pesan, jangan paksa orang sakit minum, jangan paksa orang sakit makan. Buatlah sekadar mana yang mereka nak minum, nak telan. Yang lain-lain tu Allah Ta'ala berikan kekenyangan kepada mereka. Muhammad Syarifuddin Adnan, kita pernah jumpa di Masjid Simpang 4 Cenderung Balai, Teluk Intan. Ya, Alhamdulillah. Aini Ali, Assalamualaikum Ustaz, sedapnya lagu ni. Makcik Ani dari Taiping, baru tengok ni, handsome Ustaz malam ni. Nampak benar nipunya. Handsome apa, dah tua. Ya Allah. Hani Latif, saya baru kehilangan ayahanda tercinta seminggu yang lepas. Ya, mudah-mudahan roh Allah Yarham ditempatkan bersama orang yang beriman. Assalamualaikum Ustaz. Rosilawati Rosa daripada Felda Tersang, Raut Pahang. Terima kasih. Siti Arija Wardati, jom menyumbang untuk Al-Barakah. Terima kasih Siti Arija. Ya, tolong promosi untuk sekolah Al-Barakah. Terima kasih. InsyaAllah minggu depan Al-Barakah akan memulakan balik operasinya, akan datang balik pelajar-pelajarnya. InsyaAllah mudah-mudahan sekolah kami Al-Barakah akan terus memberi khidmat kepada masyarakat Islam sekitar Kampung Manjui, Ipoh, Perak dan negara ini khususnya. Ya, tuan-tuan doakan saya, doakan pada guru-guru, petugas-petugas, staf Pusat Pendidikan Al-Barakah, sabar, tekun, teguh untuk terus memberikan perkhidmatan kepada kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan tuan-tuan yang telah pun memberi sumbangan, saya ucapkan syukran jazilan. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan katsira. Ya, tuan-tuan boleh berhubung dengan Puan Zainab 017-590-4120 untuk urusan sumbangan, untuk urusan pertanyaan tentang pengajian-pengajian pondok, lawatan dan sebagainya. Aziah Muhammad Said, semoga Ustaz tidur lena. Kasmah Rohani, Kak Jamie, semoga cepat sembuh insya-Allah. Tak ada pula orang yang minta lagu malam ni. Handsome pula Ustaz Kazim, tak pakai cermin mata. Cermin mata kan. Noria Arsyad, pergi tak kembali, sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Alhamdulillah. Jadi siapa lagi yang nak minta lagu malam ni, mood saya baik. Siapa yang nak minta lagu dipersilakan. Ustaz, berapakah harga jus durian Belanda ni? RM75. Ya, untuk kita tahan selama 3 bulan minum dia insya-Allah. Baik. Rohaya ayah, nikmat ingatan udah kurang Ustaz. Gantung dekat leher Ustaz, cermin mata tu, aduh tak sanggup lah saya kan. Macam opa-opa lah pula kan, gantung-gantung pula. Siti Rahayu amboi.
Kemudian kita tengok ada lagi soalan Irah Ahmad Hazri, saya dari Kuala Lumpur, macam mana nak hubungi ustaz? Nombor kan dah ada tadi, 017-590-4120. Itu nombornya, boleh WhatsApp insya-Allah. Ada lagi soalan, banyaknya soalan. Azmi Yahya, saya nak order jus durian Belanda, dapatkan daripada Ustaz Hasan. Insya-Allah tuan-tuan. Baik, tak ada yang hantar minta lagu. Tak nak lah. Tak payah sambung lagi lah. Cukup kan. Okey, Badariah Senan, saya doakan Ustaz. Ustaz doakan semoga operasi saya yang akan dilakukan pada hujung bulan ini berjalan lancar. Sebab operasi di pergelangan tangan ada ketumbuhan yang menindih di nerve. InsyaAllah mudah-mudahan sihat. Saya rasa itu sahaja yang dapat kita bersama pada malam ini. Jadi apa-apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan sudi menemani saya, dan saya juga berteman dengan tuan-tuan. Jika terkasar bahasa minta maaf lah ya. Jika terkasar bicaraku kepadamu, jika terlupa ku ucapkan selamat malam. Bukan niatku melukai hatimu, aku sendiri rindu dendam. Jika terganggu mimpi di kau malam tadi, jika terpadam kisah cinta yang disimpan, aku mengerti permainan di hati. Tiada syarat dan batasan. Dalam rinduku 1000 cerita bahagia, bermain celah awan biru. Dalam khayalan aku malu berkata, diam, diam rindu. Diam, diam rindu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.